Saya hari ini nak menyambut cabaran Menteri Besar. Dulu pada 3 Julai dan juga pada 2 Julai. Dulu 2 Julai apabila saya timbulkan isu kewangan UNICEF dalam keadaan yang nazak. Dan saya kata UNICEF menanggung kerugian. Apabila setelah kenyataan tersebut, Menteri Besar Tan Sri Khalid begitu ego. Begitu sombong, dia jawab, Khalid jawab kontroversi UNICEF. Kalau berkaitan isu kewangan, Noh kena belajar akaun dengan saya. Sebab dakwaan kewangan UNICEF merosot hanya kabar angin. Ini dibuat oleh Menteri Besar. Ini bertarikh 2 Julai. Kemudian dalam 3 Julai saya cabar beliau. Maka pada 3 Julai Menteri Besar sekali lagi membuat statement kontroversi UNICEF. MB sahut cabaran Noh. Laporan lengkap status kewangan UNICEF akan dibentang awal Ogos selepas selesai audit. Sekarang ni dah selesai Ogos dah. Hari ini dah masuk bulan September. Saya nak tanya Menteri Besar, adakah audit UNICEF ni belum selesai? Kalau Menteri Besar belum tahu audit ini sudah selesai, saya hari ini nak bagi tahu Menteri Besar, sebenarnya audit tersebut telah pun selesai dibuat. Saya ada bukti bahawa laporan audit ini telah pun selesai. Ini ialah laporan audit tahun 2011. Ini sains siapa? Ini 2010 dia buat audit 2011. Ini laporan audit yang 2010. Ini saya Menteri Besar. Ini Menteri Besar saya ni, Tan Sri Khalid, Menteri Besar Sains. Kemudian Datuk Muhammad Arif Abdul Rahman 27 Ogos tahun 2011 dah buat. Kemudian ada lagi kita pengesahan. Ini lagi Tan Sri Khalid Sains. Kemudian ada akua sumpah semua ni. Ini kita ada bukti semua. Jadi saya nak bagi tahu bahawa Menteri Besar cukuplah menipu rakyat. Jangan cuba nak menegakkan benang basah dan terus nak menipu rakyat. Laporan UNICEF ni telah pun dibuat. Ini besar sains. Ada akun bersumpah lagi di sini. Bagaimana Menteri Besar kata laporan ini belum siap? Saya nak bagi tahu Menteri Besar untuk menafikan bahawa laporan audit ini, saya baca secara ringkas, bahawa beliau cuba nak salahkan Kerajaan Barisan Nasional. Saya nak bagi dalam laporan audit yang telah dibuat, pendapatan waktu mereka mula merintah 2008 tu di atas usaha kita lah, dia ambil separuh jalan. 2008 jumlah pendapatan 94 juta 405,005 ringgit jumlah pendapatan dia. Jumlah perbelanjaan 93 juta 93,9 juta. Artinya adalah untung sedikit 426 juta. Waktu dia 426,000 waktu dia mengambil alih daripada Barisan Nasional pada tahun 2008. Bila dia masuk, dia ambil mentah 2008, masuk tahun 2009. Berapa pendapatan dia? Pendapatan dia hanya 93,5 juta. Berapa pula perbelanjaan pengurusannya? Perbelanjaan pengurusannya 106 juta. Ini dia, momen dia ambil alih UNICEF telah pun rugi lebih sebanyak 13 juta selepas cukai. Dia sebelum cukai dia rugi 12 juta, lepas cukai dia rugi 13 juta. Tahun 2010 pendapatan 75,4 juta pendapatan.
perbelanjaan 113 juta. Ini menunjukkan kerugian makin bertambah. Kerugian selepas cukai 39.6 juta. Jadi mana hebatnya kata tokoh korporat menjadi menteri besar ni. Yang konon kalau tokoh korporat menjadi menteri besar boleh membangunkan ekonomi negeri. Ekonomi UNICEF pun terus merudum. Kemudian nak menipu rakyat, kata audit belum siap. Kemudian suruh saya pula belajar dengan dia. Sekarang ni Khalid kena belajar dengan saya mengenai buat audit ni. Saya bukan tokoh korporat, saya peguam. Tapi saya sebagai peguam, saya dah ada bukti dengan saya. Saya dah dapat lama, saya tunggu. Dah tengok bagaimana silat menteri besar kita. Dia kata bulan 8 nak buat statement, nak dedahkan audit, tak juga didedahkan. Jadi biarlah saya tolong dedahkan bagi pihak kerajaan negeri Selangor. Kalau menteri besar takut nak dedahkan, biar saya dedahkan. Ini ada di tangan saya. Jadi jangan cuba nak menyembunyikan fakta. Dan hari ini terbukti kalau nak mengurus UNICEF pun tak reti bagaimana nak menguruskan negeri. Jadi ini saya nak cabar menteri besar, tolong tampil ke depan, jawab dakwan saya. Saya dah umumkan. Kerana nak tunggu menteri besar tak tahu bila dia nak umumkan. Tak umum dah. Biar saya tolong umum. Sebenarnya janji dulu. Sekarang saya tolong umum bagi pihak menteri besar, dan menteri besar kena lafikan. Cukuplah nak tipu rakyat. Rakyat Selangor kena sedar bagaimana cara taktik politik yang dibuat oleh kerajaan negeri. Saya nak cakap pasal UNICEF, pasal lain tunggu dulu. Pasal talam dah ada orang lain handle. Jadi kita hari ini sedang membongkar, dedahkan kepada rakyat baru 4 tahun memerintah negara negeri Selangor dah jadi kelang kabut, cacah merebak yang dibuat. Okay? 54.8 jumlah in total, 08 sampai 010. Kalau jumlah semua yang dia terhutang 54 juta rugi dah. 3 tahun dia merintah, Indonesia rugi 53.2 juta. 54.8 juta. Jadi sebab itu lagi sekali saya nak bagi tahu, saya kesian dengan syarikat ini. Syarikat apa nama? Jana Niaga. Dia tipu Jana Niaga ni. Jadi bila Jana Niaga tak mau benarkan pelajar masuk, dia kata don't worry, benarkan pelajar masuk, kononnya nak dibayar. Sekarang ni syarikat ini benarkan, dan saya dipahamkan syarikat ni dah menghadapi masalah. Kaki tangan pun dia kata dah mula nak mogok. Jadi kalau ini berlaku, percayalah menteri besar akan salahkan Jana Niaga, akan salahkan Barisan Nasional. Mengapa waktu Barisan Nasional memerintah tak timbul masalah ini? Sebab waktu Barisan Nasional memerintah kita untung. Waktu mereka memerintah berpuluh juta dia rugi. Macam mana nak membayar bayaran kepada Jana Niaga ni? Jadi inilah pembohongan yang besar yang dibuat oleh kerajaan negeri, oleh menteri besar yang kononnya tokoh korporat bijak menguruskan ekonomi negeri Selangor. Okey?